Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wala hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan beliau ma warada fi khasaisil ashri ayati min awwali suratil kahfi wa akhiriha. Sekarang kita masih lagi duduk berbicara, duduk berkecek mengenai kehebatan, kepintaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluasan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang Nabi itu mestilah dia orang yang paling alim pada zaman dia. Alim syariat, alim apa yang Allah Ta'ala nak daripada manusia. Maka di dalam Nabi-Nabi itu, ketua dia adalah Nabi kita, iaitu Nabi akhir zaman. Sekalipun dia mari pada akhir kenabian, Nabi lain, akhir sekalilah sekali dia Nabi paling bongsu, tetapi dialah paling special sekali. Katanya ulama seperti pengantin. Kok mari tu rombongan depan tu orang lain, dialah sekali. Anta arusal khafiqaini. Dalam selawat kita kata anta arus, kamulah ya Rasulullah pengantinnya. Pengantin khafiqaini, dua sejagat. Di dunia dan di akhirat Rasulullah diaruk. Di akhirat kita akan tengok rombongan yang sangat hebat dan sangat besar pergi cari Rasulullah. Maka itulah pengantin sebenarnya dunia dan di akhirat. Maka kita dok kecek mengenai keistimewaan Nabi, mengetahui kelebihan rahsia-rahsia ataupun satu-satu surah tu gapo dia kah kelebihan dia. Ni ada sebut lagi, kita tambah lagi, iaitu Rasulullah mengetahui khasiat 10 ayat daripada surah Al-Kahfi dan 10 ayat awal dan akhir dia. Daripada Musnad Ahmad, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayati min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Nabi kata siapa dia yang hafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Dia tak sebut ayat ni depan ke, tengah ke, belakang ke. 10 ayat saja daripada surah Al-Kahfi hafal. Ada riwayat kata baca pun tak apa, kalau tak hafal baca pun tak apa. Maka keistimewaan dia terselamat daripada fitnah Dajjal. Kaya dok, jadi hebat dok, keramat dok, tetapi keistimewaan dia kalau Dajjal mari dia tak boleh tipu kita. Kita akan nampak tipu daya Dajjal, sekalipun orang lebih alim daripada kita, lebih hebat daripada kita tertipu, tetapi orang yang beramal dengan suratul Kahfi ini, maka Dajjal tak boleh tipu dia. Dia boleh nampak dengan jelas kata penipuan Dajjal. Dajjal ni Nabi bimbang, dia pandai sungguh menipu. Dia pergi kat orang lain, dia tipu cara orang lain. Melepak sirak orang lain. Orang belajar ilmu hakikat, dia pergi kat ilmu hakikat. Orang minat ilmu syariat, belajar ilmu syariat. Orang minat dunia, dia tipu cara dunia. Orang minat berapa dia pun harta pakat, dia boleh tipu belaka.
kecuali orang yang mengamalkan surah Al-Kahfi. Berapa saja baca? 10 ayat saja. 10 ayat. Dia tak sebut depan ke belakang ke tengah. Ada riwayat lain pula Nabi kata, man qara'a asyra awakhir min suratil kahfi usima min fitnatil dajjal. Imam Ahmad wak mari hadis Abu Darda pula. Hak lain pula, riwayat lain pula. Saat ni riwayat Abu Darda juga. Ha? Jadi Abu Darda wak mari banyak. Pertama dia kata siapa dia baca surah Kahfi saja 10 ayat, dia tak sebut depan belakang. Ni riwayat ni kata siapa dia baca 10 akhir. 10 ayat akhir surah Al-Kahfi usima diselamatkan daripada tipu daya Dajjal. Nabi kata Dajjal ni sangat menipu. Beza apa dia Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj ni dia bukan mari nak dakwah kita jadi kafir. Ya'juj Ma'juj ni mari nak menghancurkan bumi ni. Dia mari dia makan belaka, dia mesing belaka. Orang gajah 5 kereta api, kereta kebaya pergi pakai bro, hancur lebu. Tu yang kerja dia. Manakala Dajjal dia bukan mari nak merosakkan dunia. Dia mari nak mengambil akidah kita. Nah, ambil keimanan dalam hati kita. Sebab itulah fitnah Dajjal ni sangat bahaya. Tertipu dengan Dajjal agak tak ada apa dah lah. Bisa setara mana banyak pengaruh, setara mananya tipu Dajjal tak ada apa. Maka Nabi bui azimah lah kita kata ayat Quran yang boleh kita amal supaya selamat daripada Dajjal. Lah ni puak-puak Wahabi kata jangan duk percaya ayat Quran tu ada kelebihan. Nah, siapa dia percaya ayat Quran ada kelebihan jadi kupu. Oh pelik sungguh dia kata. Hak adanya, hak hebatnya Allah Taala saja. Jangan percaya orang lain ada kelebihan. Nah, orang PhD tak apalah dia kata. Nah, hak lain tu tak ada kelebihan belaka. Surah Al-Quran pun siapa dia beriktikad Al-Quran itu ada kelebihan, ada boleh menyembuhkan ke, jadi kupu. Sudah. Pak Nabi Muhammad ada ajar ni. Ni Nabi Muhammad ada ajar kok Nabi Muhammad ajar benda-benda kufur. Maka Nabi Muhammad ajar kata satu benda tu ada keistimewaan dia dan ada kelebihan dia. Dan wajib kita iktikad percaya dalam hati yang Allah Ta'ala muliakan Al-Quran dengan macam-macam kelebihan. Tak sama dengan dia. Jadi ada orang lain ni tak mempercayai keistimewaan semua benda. Jadi Nabi Muhammad 10 ayat akhir. Dalam hadis lain pula Nabi kata siapa dia yang baca depan ayat pula. Saat ni akhir surah Al-Kahfi. Siapa dia baca pula 10 ayat akhir, ayat awal pula, selamat daripada Dajjal. Maka ulama kata nak ambil hadis mana? Hadis akhir ke hadis awal? Hadis yang mula-mula dia kata 10 ayat ya, 3 hadis mengenai surah Kahfi. Maka ulama kata ambil dua-dua. Jadi nak amal 10 ayat awal boleh. Ulama-ulama dulu kalau semaya Isya, ayat pertama surah rakaat pertama 10 ayat awal, rakaat kedua 10 ayat akhir. Untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Dan ada riwayat kata 3 ayat pun baca tak apa dah. Ada setengah masyayikh kata sebagai rahmat kasih sayang kepada umat akhir zaman hok malah baca Quran ni, baca 3 ayat awal pun tak apa dah. Baca 3 ayat awal pun tak apa dah. Kelebihan dia boleh juga. Dan banyak lagi kelebihan waktu surah Al-Kahfi. Nabi ajar pula kelebihan surah Yasin. Sebagaimana peristiwa ketika hijrah. Nabi nak keluar daripada rumah dia, maka Nabi ambil pasir cekok, Nabi baca surah Yasin ayat 1 sampai ayat 5. Jadi inilah ayat kelebihan orang-orang perang dulu. Ambil goni baca ayat Quran, ambil keberkatan Al-Quran, simbol di musuh-musuh Tuhan. Maka dia simbol di orang yang nak bunuh dia, maka terselamat Rasulullah tak khabar habis. Nabi nak ajar benda ni boleh digunakan. Bukan kata tak boleh digunakan. Sama ada nak guna pasir kok, nak guna gapo kok, gesek kok, gapo batu kok, ikulah benda-benda itu hanya menjadi asbab sahaja. Dalam riwayat pula Nabi ketika perang apa dia? Tak ingat dah perang apa dia. Badar kau perang Uhud. Apabila Rasulullah tengok musuh tu mari ramai, maka Rasulullah cekok pasir. Pasir Nabi pun pekung. Nabi pekung, Nabi sebut syahatil wujuh.
buruklah muka mereka. Maka pasir tu cekok ya. Orang 1000 orang masuk belako dalam mata. Masuk belako dalam mata. Maka apabila mata masuk pasir ni, tak usah buatlah siku balik secara mana pun gocoh sore apa dia. Pasir masuk dalam mata ni tak cakap genyek awek. Antara benda salah ketika gocoh ambil pasir pekung dalam mata. Tu memang celak sungguh main. Tapi Nabi nak kata main celak, main nak perang lagu ni ambil pekung pasir. Berarti Rasulullah ajar juga baca doa. Saat ni ayat Quran ni. Hak ni Nabi sebut syahatil wujuh, doa saja. Pekung, rok masuk habis pasir dalam mata. Sahabat kata hamba pergi cek siapa-siapa dia hok pergi hok jatuh daripada musuh orang kafir, semua ada pasir belakang dalam mata. Kali dok genyih nama mana dah kali buat dia. Jadi nak pergi tak boleh, benar puak-puak kita. Tu sunnatullah. Nah, bukan benda khurafat, bukan benda bid'ah, dak sunnatullah. Maka pejuai-pejuai kita orang Melayu dulu macam-macam amalan, macam-macam hikmah, macam-macam cara untuk mengikut sunnah Nabi. Hak Nabi ajar, hak Nabi tu ajar tak apalah, hak penting doa-doa hak dia buat jadi Tuhan terima. Nah. Dan apa dia lagi? Nabi mengetahui kata Yasin itu kelebihan Yasin pula. Yasin itu adalah qalbul Quran. Nabi kata setiap benda itu ada hati dia. Hati ni markah kita, tubuh kita kalau tak ada hati tak ada apa. Hati inilah yang menggerakkan mata, telinga, mulut, kaki, tangan itu berasal daripada hati. Kita mengaji dah dah. Hatilah rajanya. Nabi kata apabila baik hati, maka baik seluruh anggota. Dialah raja yang mengarahkan semua benda. Maka di dalam Al-Quran ada juga benda lagu tu. Ya, hati Al-Quran Nabi kata suratul Yasin. Nabi sebut kelebihan macam-macam surah Yasin, antaranya siapa dia baca. Man qara'aha fi lailatin. Nah. Wa suratul Dukhan. Dan siapa dia baca daripada waktu malam, maka sebelum subuh dia sudah diampung dosa dia. Malam Jumaat kita baca Yasin. Subuh kare kita nak pergi semaya tu dosa kita habis belaka tu. Nah, jadi ulama-ulama dulu hak suruh baca Yasin tu nak ambil kelebihan tu. Dosa-dosa kita hak banyak, mudah-mudahan Allah Taala ampun. Kita minta maaf, ya, minta maaf juga. Buatlah benda-benda ibadat-ibadat yang menyebabkan Tuhan ampun dosa kita. Mungkinlah istighfar kita tak jadilah mana, mungkin ibadat baca Yasin kita lebih sempurna, jadi kifarat ke dosa kita. Nah. Tabarakallazi pula Nabi sebut mengenai kelebihan surah Tabaraka. Nabi kata siapa dia yang mengamalkan surah Tabaraka, berarti dia ni orang yang mengamalkan surah Tabaraka. Nya adalah tinggal jaga-jaga tapi orang panggil dia tu lekat gerak dah ngata. Supaya kita lah misalnya tahajud tu nya ada tinggal tapi lekat jadi adat kita dah. Biar jadi maka siapa dia yang buat lagu tu surah Tabaraka, maka terselamat daripada azab kubur. Masuk dalam kubur tak ada istilah kena azab. Patut dia banyak dosa, akhirat kita kecek kira pula. Tapi keistimewaan surah Tabaraka, maka dia selamat ke orang daripada azab kubur. Dia berhenti sebentar. Ketika dia duduk dalam kubur, Allah Taala tak azab dia. Akhirat pula kira cara kalau dia buat dosa kau gapo tu kira cara di situ pula. Dan surah Al-Baqarah dan keberkatan dia, surah A'udzubillah, surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kelebihan dia yang sabit daripada hadis yang banyak sangat. Itu mengenai kelebihan surah-surah yang Rasulullah ajar kepada kita. Ada banyaklah, sama ada sabit dengan hadis sahih, kalau tidak sahih macam-macam lah. Jadi ambo nak tambah sikit sempena daripada hari ni hari Tasu'a dah. Ayam Tasu'a malam ni malam hari Asyura. Asyura dia panggil ni. Pak kita panggil Suro. Bahasa Kelantan panggil Suro, Asyura tu bahasa Arab. Makna dia ke-10. Hari Asyura ni banyak peristiwa penting berlaku dalam Islam. Sama ada benda itu di dalam syariat kita ketika Nabi, zaman Nabi Muhammad ataupun zaman sebelum daripada Nabi Muhammad,
zaman Nabi Musa, zaman Nabi lain, ada banyak peristiwa berlaku pada 10 Asyura ni. Antaranya terselamatnya Nabi Musa daripada Fir'aun. Nabi Musa apabila dikejar oleh Fir'aun, terselamatnya pada 10 hari bulan Asyura ni. Rasulullah apabila berhijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah apabila masuk 10 Asyura, Rasulullah tengok orang Yahudi, orang Nasrani puasa. Maka Rasulullah kata, "Apa dia puasa?" Orang Nasrani, orang Yahudi yang duduk di Madinah puasa. Maka orang-orang lama duduk Madinah kata, "Ya Rasulullah, pokok dia percaya Nabi Musa selamat pada hari itu." Ada riwayat kata Nabi Isa selamat diangkat daripada bumi naik ke langit. Maka orang-orang Kristian, orang Nasrani sangat suka pada hari itu. Maka sebagai tanda suka, dia berpuasa. Maka Nabi tengok ibadat orang kafir. Tetapi ibadat dia molek. Sebab apa? Menghormati Nabi-Nabi. Sekalipun dia kafir, tetapi cara penghormatan dia tu molek. Maka Nabi kata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kita lebih layak memuliakan Nabi Musa berbanding daripada mereka. Pok dia hormat setara tu dah, maka kita kena lebih-lebih lagi sungguh daripada pok dia. Hamba tak tahu 10 Asyarah ni kata Asyura ni kata, maka kalau lagu tu pok dia pun suka, maka hamba pun nak suka juga. Kita puasa hari ni, tahun depan insya-Allah kalau hamba dah, kita puasa pula 9 lagi hari Tasu'a hari ni. Maka Nabi royak kalau hamba dah. Nabi tak ada puasa hari ke-9 ni. Nabi dah puasa hari ke-10 saja. Jadi sunat puasa hari ke-10 ni, bukan kata dia ni asal kita nampak daripada puasa orang-orang ahlul kitab. Tapi apabila Nabi Muhammad suka, Nabi Muhammad royak. Siapa dia puasa pada hari Asyura, mengkiparatkan dosa setahun. Dosa dia setahun, diampunkan dosa dia setahun. Kalau hari apa dia? Hari Arafah ni 2 tahun ni. Siapa dia puasa hari Arafah 2 tahun kiparat dosa. Manakala puasa hari ini pula 10 setahun kifarat. Maka antara benda-benda sunat pada 10 pada hari Asyura, hak ulama-ulama sebut, hak ada disebut di dalam hadis, pertama puasa. Sunat kita puasa esok. Sunat nah. Keduanya, apa dia? Tausiatul iyal. Makan belanja besar esok. Esok belanja besar. Esok misalnya biasa kita makan nasi lauk ikan, esok beli ayam seekor. Lebih ke belanja esok kerana kelebihan dia, siapa dia yang belanja besar kepada ahli keluarga dia pada hari Asyura, maka rezeki dia tak putus tahun. Rezeki dia tidak putus tahun. Tu kelebihan hak sabit dengan hadis dua ni. Puasa dengan belanja besar kepada ahli keluarga. Ikutlah kalau kita ada saing, kita belanja saing kau, kita belanja ahli keluarga kita. Hak penting makan besar. Kalau tak ada orang, kita tak saing orang, kita belakang kita sendiri. Kalau tak biasa makan KFC, kita beli KFC kali ni misalnya, contohnya lah. Hak penting makan besar. Manakala benda-benda lain sunat pula, hak tidak ada disebut di dalam hadis ataupun hadis ni hadis dhaif, maka iaitu seperti celok. Sunat kita bercelok. Celok esok. Cukur, kemah, tering rambut apa semua supaya hari raya. Kerak kuku apa dia sunat. Pakai baju putih, minum air susu. Pagi esok minum buah air susu, minum susu, susu putih. Susu putih. Ada riwayat kata 1 hari bulan lagi minum susu. Itu amalan ulama-ulama. Apa dia lagi? Ambil air telaga. Ambil air telaga. Kerana ada riwayat kata, ini tidak sabit dengan hadis dah. Ada riwayat kata air Zam-Zam berziarah kepada air-air di seluruh dunia pada 10 hari Asyura ni. Maka kalau kita ambil air telaga pada hari itu, takut-takut tepuh masuk air Zam-Zam pada hari itu. Gitu sahaja nah. Hak tu tidak sabit dengan hadis, nak percaya kau tak percaya terpulang kepada demo lah. Up to you kata. Ikut demo lah. Nak jadi gapo dia pun hamba royak dah. Pakai apa dia lagi benda sunatnya? Jumpa anak yatim. Sunat kita cari anak yatim 10 orang ke 20 orang ke, kita pergi ke anak yatim ataupun panggil dia jamu di rumah kita.
Dan sunat sapu kepala anak yatim. Nabi kata hadis kau kamu tak ingat dah. Riwayat dia sapu kepala gini, jamah kepala seluruh rambut dia. Kerana Nabi kata seluruh rambut kita sapu tu mengkifaratkan dosa kita. Mengkifaratkan dosa kita. Jadi sapu kepala anak yatim. Kalau orang tua tak panggil anak yatim dah. Orang tua celak main anak yatim. Anak yatim ni orang kecek, orang tak balik lagi. Kalau orang tua kat ambo anak yatim, piatu pula tu. Nah, yatim piatu dah pula. Jadi hok tak balik lagi lah hok kecil. Carilah siapa-siapa dia. Nah, cari anak yatim kau siapa dia dan beri gapo dia kau. Ha, gapo dia. Itulah antara benda-benda yang sunat kita buat pada esok hari. Mudah-mudahan Allah Taala bantu kita untuk amal apa yang kita tahu. Tak boleh amal semua sedikit pun jadilah alhamdulillah ada cita-cita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.